لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk sesi pembelajaran online sempena PKPB. Okey, pada hari ini kita akan sambung tajuk solat berjemaah. Yakni kita akan membicarakan bab syarat-syarat sah solat berjemaah. Okey. Sekiranya tidak dipenuhi syarat-syarat ini, maka solat jemaah kita tidak akan sah. Okey. Jadi mesti kena ada syarat-syarat berikut. Okey, kita tengok yang pertama. Makmum berniat mengikut imam. Okey. Sebelum kita mengangkat takbir, kita hendaklah berniat untuk mengikut imam. Okey, sekiranya kita tidak ada niat untuk mengikut imam, maka sembahyang kita itu tidak dikira sebagai sembahyang berjamaah. Okey, itu yang pertama. Okey. Kalau sebagai makmum berniat ditambahkan di hujung dia tu makmuman lillahi ta'ala. Okey. Yang kedua, makmum mesti berada di belakang imam. Okey, makmum mesti berada di belakang imam. Tidak boleh seorang makmum itu berada di hadapan imam. Lebih ke depan sedikit pun tak boleh daripada imam. Sekiranya dia ke depan sedikit daripada imam, maka batallah solat dia. Dan sekiranya dia berada selari dengan imam, itu hukumnya makruh. Okey. Jadi makmum mesti berada di belakang imam, barulah sah solat berjemaah dia. Okey, dan yang ketiga, jarak makmum dengan imam tidak terlalu jauh. Okey. Jarak makmum dan imam ni tak boleh terlalu jauh sangat, ya. Kalau sekarang ni musim PKP ni, jarak dia 1 meter macam tu kan. Okey. Itu okey lagi. Dia kalau terlalu jauh sangat, tak boleh lah. Okey. Dan yang seterusnya, lelaki yang baligh tidak boleh mengikut imam perempuan. Okey, ini untuk lelaki yang dah baligh, ya. Lelaki yang dah baligh tak boleh mengikut imam perempuan. Kalau kanak-kanak yang belum baligh, tak apa dia ikut imam perempuan. Okey, tapi kalau yang dah baligh, tak boleh ikut imam perempuan, sebab perempuan tidak boleh menjadi imam kepada orang lelaki. Okey. Seterusnya, makmum mengetahui pergerakan imam. Okey, sama ada dengan melihat imam. Okey, di sembahyang tu dia nampak imam kat depan tu, imam tu bergerak, dia nampak, ataupun dia hanya mendengar suara daripada imam. Okey, sekarang ni dah ada teknologi canggih yang menggunakan sistem pembesar suara. Jadi dia boleh dengar suara imam menggunakan speaker. Dan yang ketiga, melihat pergerakan makmum lain. Okey, cuma contoh dia macam di sembahyang kat belakang sekali, tetapi dia tak nampak imam, cuma nampak makmum kat depan dia tu yang bergerak. Dia tak dengar suara imam, tak nampak imam, tapi dia nampak pergerakan makmum tu, maksudnya masih lagi dikira sebagai sembahyang berjemaah, sah sembahyang jemaah dia, sebab dia cukup syarat. Okey, yang seterusnya, perbuatan makmum tidak mendahului pergerakan imam. Ni
kebanyakannya berlaku orang yang tak nampak imam ni lah. Ni yang susah ni, dia tak nampak imam, tak dengar suara, tak nampak makmum. Itu sebab tak boleh. Dia kena nampak makmum yang last kali tu, yang jauh daripada imam tu, dia boleh nampak makmum tu bergerak, dia boleh bergerak juga. Jadi dia tidak boleh mendahului imam. Mesti imam tu bergerak dulu baru dia ikut. Okey, kalau tidak batal sembahyang dia. Okey, ni ada tulis, sekiranya makmum berada di hadapan imam, maka terbatal solatnya. Ni saya dah sebut tadi. Makmum dia ada kedudukan dia berada di hadapan imam walaupun sedikit, maka batal solat dia. Dan jika makmum selari dengan imam, dia sama level dengan imam tu, maka makruh hukumnya. Makruh hukum. Okey, sepatutnya dia ke belakang sedikit daripada imam kalau dia sembahyang berdua lah. Okey. Itu dia. Sekarang ni kita tengok pula kedudukan imam dan makmum. Okey, kalau kita tengok kat sini gambar ni, seorang imam lelaki dan seorang makmum lelaki. Imam lelaki dan seorang makmum lelaki. Okey, dia duduk selisih. Imam kat depan sikit, dia kat belakang sedikit, dia duduk di sebelah kanan imam. Okey, duduk di sebelah kanan imam. Ini kedudukan untuk lelaki dan makmum lelaki. Okey, yang kedua, kedudukan imam lelaki dan beberapa orang lelaki makmum di belakang dia. Okey, dia betul-betul duduk di belakang, bukannya duduk selisih macam tadi, duduk di belakang. Walau bagaimanapun, jika sekiranya macam tempat tu terlalu kecil, contoh macam kita pergi surau dekat Petronas ke mana, kita nak semayang, dia tak cukup tempat dia, maka bolehlah duduk di selisih macam yang dua orang tadi, duduk di bahagian sini. Kiri kanan tu boleh, dia mengikut keadaan tempat lah. Kalau tempat tu tak muat, bolehlah dibuat macam tu. Okey, cuma yang lebih afdal macam ni lah. Okey, dan seterusnya kita tengok lagi kedudukan imam dan makmum. Imam seorang lelaki dan makmum seorang perempuan. Okey, makmum seorang perempuan, dia kena duduk betul-betul di belakang imam, belakang imam dan di kiri sedikit. Kedudukan dia di kiri, bahagian kiri sedikit imam, bahagian kiri, tapi dia tak selisih, dia betul-betul kat belakang. Jarak dia di belakang imam tapi di sebelah kiri sedikit. Manakala kedudukan imam lelaki, imam lelaki, seorang makmum lelaki dewasa dan seorang makmum perempuan. Kita tengok kat sini, yang makmum lelaki duduk berselisih di belakang, di sebelah kanan imam, dan perempuan di belakangnya, di belakang imam di sebelah kiri sedikit. Okey, itu dia kedudukan imam lelaki, seorang lelaki dewasa dan seorang makmum perempuan. Okey, ini pula kita tengok kedudukan imam dan makmum. Kita tengok imam lelaki, makmum beberapa orang lelaki. Kita tengok dia duduk di belakang imam satu saf. Kemudian kanak-kanak lelaki duduk di belakang saf lelaki dewasa. Dan manakala beberapa perempuan dewasa, safnya di belakang kanak-kanak lelaki, dan kanak-kanak perempuan tu dia duduk sama saf dengan perempuan dewasa. Okey, yang ini pula kedudukan imam dan makmum bagi perempuan. Okey, ini perempuan, seorang perempuan menjadi imam kepada makmum seorang perempuan. Dia sama je dengan seorang lelaki dan seorang perempuan tadilah. Imam seorang perempuan,
makmum seorang perempuan, dia duduk selisih di sebelah kanan. Okey. Ini kalau kedudukan imam dan makmum bagi imam perempuan dan makmum semua perempuan. Okey, macam ni imam dia hanya ke depan sedikit sahaja. Okey, dia selisih. Yang perempuan makmum dia duduk di sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Saf dia hanya ke belakang sedikit daripada imam. Imam ke depan sedikit saja. Okey, itu kedudukan imam perempuan. Dan kalau ramai lagi perempuan pun sama juga, kedudukan dia macam ni. Cuma kalau ada saf yang kedua, dia macam biasalah saf dia. Okey. Jadi sama-samalah kita melakukan solat berjemaah. Okey, sentiasa istiqamah melakukan solat berjemaah kerana seperti kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, solatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 27 darajah. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya solat berjamaah melebihi solat seorang diri dengan 27 darjat. Itu banyak kelebihan dia tu, 27 darjat. Kalau sembahyang seorang diri dapat 1 darjat saja, 1 pahala. Manakala kalau sembahyang berjamaah, dia punya pahala dia 27. 27 banyak tu. Okey, sama-samalah kita melazimi melakukan solat berjamaah, tak kiralah sama ada melakukannya di rumah ataupun di surau ataupun di masjid, dan lebih afdalnya melakukan di masjid dan surau. Okey, tetapi kepada dalam musim PKPB ni kita tak boleh nak keluar pergi ke sembahyang ke masjid atau surau kerana bimbang berlakunya penularan wabak. Maka eloklah kita sama-sama menghidupkan solat berjamaah di rumah. Okey. Itulah sebaik-baiknya supaya dapat mengelakkan sesuatu yang lebih mudarat. Okey. Rasanya cukup setakat ini dahulu pada hari ini. InsyaAllah kita akan menyambung pelajaran kita pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.